bersama pengajian kita berkenaan dengan kitab Kiamat Hampir Tiba, iaitu peristiwa-peristiwa akhir zaman. Maka tuan-tuan, sekarang kita dah akhir zaman ke belum tuan? Yang dah akhir zaman sangat dah. Sebab kata ulama, semua jumhur ulama kata semua tanda-tanda kecil dah berlaku. Semua tanda-tanda kecil akhir zaman atau kiamat dah berlaku. Tinggal lagi tanda-tanda yang besar. Kita dah datang je, maka kata Nabi SAW, kalau tanda besar dah berlaku tuan-tuan, ibaratnya mata rantai tasbih. Maka bila tasbih ni, contoh kalau terputus ni, maka insya-Allah yang lain akan mengikutinya, akan berantaian sampai habis. Maka sangat segera. Yang tanda kecil ni tuan-tuan, dia lambat. Semua tanda kecil, contohnya berlaku perzinaan, Allah Subhanahu jadi ambil nyawa para alim ulama sedikit demi sedikit. Tapi bila berlakunya peristiwa akhir zaman nanti nak menghampiri, maka berlaku peristiwa yang besar, tanda-tanda besar. Contohnya datang Imam Mahdi dan sebagainya. Maka lepas Imam Mahdi, kemudian datang lagi Dajjal, dekat, semua semakin dekat. Bila zaman tu kan. Tinggal lagi tuan-tuan, ialah persiapan kita, insya-Allah. Maka kita belajar ni untuk kita lebih bersiap sedia dan mengetahui, lebih sedar tentang sekeliling kita. Macam mana yang saya sebelum ni dah kongsikan tuan-tuan, ialah alim ulama kata kan ada 3 ilmu basic kita, iaitu ilmu Islam dan ilmu fiqh, kemudian ilmu tauhid, yang ketiga ilmu tasawuf atau ilmu akhlak kita, dan satu ilmu alamatus saah ataupun tanda-tanda akhir zaman. Ini kena belajar juga. Ini namanya ilmu, kalau bahasa moden, eskatologi, kajian tentang akhir zaman. Tapi yang ini kita mengkaji tentang perubahan zaman, masya-Allah. Fiqh tahawulat secara ringkasnya. Baik, maka tuan-tuan, kita menggunakan kitab Kiamat Hampir Tiba, insya-Allah. Maka kalau ada, kita boleh buka muka surat 32. Ini karangan Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Azhari Al-Maliki hafizahullah. Hadis yang ke-12 tentang sifat amanah akan hilang sedikit demi sedikit. Sifat amanah. Bismillahirrahmanirrahim. An Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Hudzaifah bin Yaman, sahabat sekalian, tuan-tuan muslimat, ialah seorang pemegang rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang pemegang rahsia. Pemegang rahsianya apa? Semua antaranya lah Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali ceritakan. Kalau Huzaifah tuan-tuan, berbeza dengan sahabat-sahabat lain. Contoh, kalau sahabat lain akan tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Nabi, macam mana kami nak masuk syurga?" Contoh kan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bagi amalan, contoh A, B, C dan sebagainya. Contoh. Maka Huzaifah al-Yamani radhiyallahu taala anhu akan buat apa? Dia akan tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam vice versa ataupun sebaliknya. Kalau sahabat lain semua tanya yang baik, dia akan tanya bang yang sebaliknya, yang buruk. Maksudnya apa amalan yang menyebabkan kita dan masuk neraka, contoh kan. Satu. Yang kedua, Huzaifah al-Yamani dia menyimpan seramai 300 nama orang-orang munafik. Ketika berlakunya perang Uhud, tuan-tuan, perang Uhud, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pada asalnya seramai 1000 orang. Maka berhenti sebentar dekat satu tempat, saya punya nama tempat kan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala dah tapis awal-awal seramai 300 orang munafik, rupa-rupanya dah menyertai tentera Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya mengucang-acirkan jemaah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika nak lawan dengan Quraisy, maka dia ni supaya dihancurkan di dalam tu. Maka Allah Subhanahu wa taala telah tapiskan mereka dari muda-muda, alhamdulillah. Maka senarai 300 ni ada simpan pada Huzaifah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika dah Nabi sallallahu alaihi wasallam dah wafat, dia akan cek sama ada Sayyidina Huzaifah ada tak menghadiri solat jenazah sahabat ni. Kalau ada, alhamdulillah, maka sahabat ni ialah orang beriman yang sebenar-benar beriman. Cik dia, kalau tak ada, masya-Allah, mungkin dia ni ialah sahabatnya munafik. Sebab haram bagi kita solat untuk orang yang munafik. Tapi kita zaman sekarang ada dua tuan, satu munafik amal, satu munafik batin. Ya. Munafik amal ni contoh tuan, kita kejap beriman, kejap tak, tapi masih ada iman dalam diri. Itu bawah sikit tuan.
Tapi munafik yang dahsyat lagi ialah yang sangat dikeji, dihina oleh agama kita. Apa dia? Kita nampak Islam tapi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal a'yadu billah min dzalik. Baik tuan. Maka radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا حتى يقال للرجل ما أجلده ما أظرفه ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت لئن كان مسلما ليردنه علي دينه وإن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا متفق عليه. Hadis surah Bukhari dan Muslim. Muslimin, sahabat sekalian, Nabi SAW bersabda sebuah hadis yang panjang. Antara kelebihan Sayyidina Huzaifah, dia mampu menghafal hadis terutama yang akhir zaman ni, tentang yang hadis-hadis panjang. Satu ketika Nabi SAW naik ke mimbar macam ni contoh. Maka Nabi SAW dari satu waktu solat lain, Nabi ada khutbah Nabi berhenti solat. Sama balik Nabi khutbah dan Nabi solat balik. Maka semua isi ni antara bicara khutbah Nabi ni kebanyakan di akhir zaman. Maka yang paling banyak yang menghafal atau mengingati ialah Sayyidina Huzaifah. Betul, kalau kita belik hadis-hadis yang berkaitan dengan eskatologi ataupun akhir zaman ni kebanyakan disimpan, diriwayatkan oleh Sayyidina Huzaifah al-Yamani, masya-Allah. Maka apa kata Huzaifah dalam hadis Nabi SAW? Kemudian jadilah orang banyak berjual beli. Zaman kita ni tuan-tuan, orang ramai buat jual beli ataupun buat transaction, buat bisnes semua. Maka hampir saja tidak ada seorang pun di kalangan mereka orang yang jujur, yang mahu menunaikan amanah. Subhanallah. Maka zaman sekarang tuan, ada siapa yang boleh bagi jaminan yang mengatakan kalau kita jumpa satu orang ni, kita yakin dia adalah seorang yang 100% amanah tuan? Ada jaminan tuan? Kita nak jumpa pun payah tuan. Bahkan orang kata zaman sekarang, don't trust anyone kan? Bahasa Jawa kita, don't trust anyone tuan. Maka Allah SWT Muhammad, maksudnya zaman sekarang amanah tu Allah Subhanahu wa taala cabut. Zaman Nabi SAW, Nabi hebat, Nabi sebagai amanah kan, ada 4 sifat wajib Nabi. Kalau kita baca dari segi tauhid, siddiq amanah, tabligh fatanah. Siddiq benar, amanah bertanggungjawab, tabligh menyampaikan, fatanah bijaksana. Baik, maka Nabi SAW sangat amanah orangnya, sehingga kan Nabi SAW digelar sebagai apa? Al-Amin. Apa Al-Amin? Orang amanah. Sehingga kan sekiranya Nabi SAW menyatakan, wahai orang Quraisy dekat Mekah, di sebalik, sebab di sana ada antara bukit dekat Mekah ialah Jabal Quraisy. Maka sekiranya aku katakan ada musuh di belakang bukit ini, adakah kamu semua percaya? Kata semua percaya. Sebab apa? Amanahnya Nabi SAW sampaikan kata-kata kalam mutiara Nabi SAW, ketika Nabi bicara, semua percaya. Tapi tinggal lagi tuan-tuan, sahabat sekalian, subhanallah, ketika Nabi SAW menceritakan perkara yang benar juga, apa dia? Jom ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah. Wahai manusia, jom kita ucap kalimat Allah, la ilaha illallah, tuflihu, maka kamu akan berjaya. Tapi apa yang mereka panggilkan kepada Nabi SAW pada mulanya sebagai Al-Amin, orang amanah, bertukar menjadi Al-Majnun, orang yang gila. Allahu Akbar. Maka ini sifat yang kita kena belajar daripada Nabi SAW.